إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله. Sahabat. Surat 51 hadis 156. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس من لم ينس القبر والملة وترك أفضل زينة الحياة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعد غدا من أيامه وعد نفسه في الموتى. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud orang yang paling zahid di kalangan manusia, di mana azhadun nas, sezahid-zahid manusia. Siapakah dia? Mereka yang tak lupa akan kubur dan hancur rendam di dalam kubur, dan meninggal ia seelok-elok perhiasan dunia, dan mendahului akan barang yang kekal, yakni akhirat, atas barang yang fana, yang binasa, iaitu dunia, dan tiada ia bilangkan besok atau lusa daripada hari yang ia akan hidup, dan jumlahnya akan dirinya ke dalam puak orang yang akan mati. Riwayat Al-Baihaqi daripada Ad-Darda mursalan. Hadis ini menceritakan kepada kita oleh baginda sallallahu alaihi wasallam satu peringkat atau satu sifat yang tinggi, iaitu az-zuhdu. Sifat zuhud yang dibahas panjang oleh ulama. Ada zuhud yang zahir, zuhud yang batin, dan asbab punca sampai kepada zuhud. Sebab kedudukan ini adalah kedudukan yang tinggi, yang perlu dicapai, bukan sekadar diketahui tapi dicapai. Sebab dia membawa kepada kualiti amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandingan orang yang beribadah, yang qalbi dia ada sifat yang sedemikian dengan yang tidak ada. Disebut oleh Ibnu Atta' dalam Hikam Ata'iyah, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasura amal baraza min qalbin raghibin. Ma qalla amal, amalan yang kita lakukan tidak dikira sedikit mana hebat kedudukan dia, tinggi nilaian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keluar daripada qalbi, batin hati orang yang ada sifat az-zuhdu dan tidak dikira banyak. Wala kasura amal baraza min qalbin raghibin, yang keluar daripada hati yang raghib. Jadi nilaian amal itu tinggi disebabkan adanya sifat batin. Itu di sini az-zuhd. Orang yang zuhud kemuncaknya ma fi qalbi ghairullah, tidak ada dalam qalbi dia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya telah lepas daripada belenggu khalqiyah yang ditambat oleh makhluk, bahkan dia berlazat, bernikmat dengan Tuhannya. Maka sezahid-zahid manusia di sini adalah mereka yang tak lupa pertama sifat dia, sentiasa hatinya ingat tempat kembali dia, iaitulah kubur, tempat disemadikan sangkar luar dia. Adapun hakikat diri dia berpindah
ke alam barzah, barzahun ila yaumil yub'atsun, sehinggalah hari dibangkitkan. Maka satu perkara yang besar ialah mengingati kematian, merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan insan. Patut disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, aksiru min zikri hazimil ladzat ail maut, perbanyakkan oleh kamu mengingati benda yang memutuskan kelazatan dunia, ialah kematian, yang mana satu masa yang semua akan sampai ke situ. Sama ada dia bersiap atau tidak, dia perasan atau tidak, kita berjalan sebab kaedah kita kullu atin qarib, tiap-tiap benda yang akan datang dia semakin hampir, semakin hampir. Dan diberi gambaran oleh baginda sallallahu alaihi wasallam hati yang cantik, hati yang ada sinaran nur, ialah di antaranya mereka yang sentiasa mengingati tempat kembalinya. An-nur iza dakhala al-qalb infasaha wa ansyarah. Qila hal lidzalika min alamati allati tu'rafu biha? Qala na'am. At-tajafi an daril ghurur wal inaba ila daril khulud wa isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Nur itu bila masuk dalam qalbi insan, nurul iman, nurul yaqin, nurul ma'rifah. Cahaya itu akan bila masuk dalam hati seorang, dia akan ada kesan yang Tuhan beri, iaitulah hati dia akan lapang dan tenang. Lalu ditanya sahabat akan tandanya, maka diberitahu oleh baginda sallallahu 3 tandanya. Pertama, at-tajafi an daril ghurur, hati dia sudah renggang dengan dunia yang menipu daya. Sebab dunia ada dua, satu dipuji, satu dicela. Kalau dia ambil dunia dengan qasad yang elok untuk ibadah, untuk mendampingkan diri kepada Tuhan, maka dunia itu dipuji oleh syarak. Tapi kalau dunia itu diambil semata-mata melayan kehendak nafsu dan dia tenggelam dengan nafsunya sehingga akhir umurnya, maka dunia itu dicela oleh syarak. Maka dunia yang dimaksudkan ialah dunia yang melalaikan. Maka hati dia sudah renggang disebabkan ada sinaran nur yang Tuhan berikan. At-tajafi an daril wal inaba ila daril khulud, dan hati dia kembali sentiasa mengingat tempat yang akan dikembali duduk secara kekal di akhirat, yang bermula daripada barzah. Kemudian wasti'dad lil maut qabla nuzulil maut, dia membuat persiapan kematian dengan amal-amal yang saleh sebelum daripada datang kematian. Mana zikrul maut merupakan perkara yang sangat penting, yang membawa insan tu akan berkualiti dalam kehidupan dia. Sebab semua perkara yang dia nak lakukan, dia akan letakkan dengan mizanul maut, neraca kematian. Kita keluar saja rumah kita, kita nak buat urusan-urusan kita, ya, maka kita letakkan di depan dia mizanul maut, neraca kematian. Maknanya apabila kita lakukan program yang kita rancang, kalau sekiranya bertembung ketiga itu dengan ajal, adakah sedap kedudukan hati kita? Maka kalau ianya bertepatan cantik dengan keridaan Tuhan, mutabik li syar'i, maka ketiga itu Nabi kata teruskan. Kalau tidak, sila berhenti. Itu satu ukuran yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Iza aratta an taf'ala amran fatadabbar akibatah, fa in kana khairan famdih wa in kana syarra fantahi. Hadis yang ringkas, pendek, padat, jami'. Apabila kamu nak melakukan satu kerja dan tindakan program kamu, maka Nabi suruh apa? Fatadabbar akibatah, semak balik, perhati balik apa kesan kerja kita menghadap Allah di akhirat esok. Fa in kana khairan, kalau urusan tu baik, famdi, teruskan. Fa in kana syarran, kalau sebaliknya, hendaklah diberhenti. Itu satu pesanan besar daripada pimpinan agung kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, hancur rendam di dalam kubur. Wal bila, makna jasad yang dijaga, fizikal sangkar yang dijaga ni akhirnya akan hancur. Sehebat mana kecantikan lahir, ratu cantik pun kalau dia mati sebulan tak ada siapa berani nak gali kubur dia. Ya, busuk melantung busuk ni, tak ada siapa nak bau. Sebusuk bangkai manusia. Ayam pun kalau kita tanam, kambing tanam pun tak sampai 6 kaki dalam.
Tapi manusia kau jangan tanam 2 kaki, 4 kaki, kan dia terbuka habis satu kampung. Itulah jasad manusia. Apa yang kamu nak besarkan diri, kata Sayyidina Ali. Ya, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, asal kamu daripada mimma'in mahin, mimma'in dafiq, air yang terpancar, air yang hina. Air benih, air mani tu kalau setitik kita genjis kat orang pun terangkat. Ya, geli itu asal kamu. Sekarang tarak kamu apa dalam perut kamu tu najis. Ibarat kita lori bandaran, hulu kilin najis dalam perut kita. Dan bila engkau mati jadi bangkai yang busuk. Nisbah jasad. Jasad yang disolek dijaga ni mati jadi bangkai kan. Ya, sebab siapa yang menguruskan urusan jasad dan memberi tumpuan kepada jasad, sekadar boleh makan, minum, cantik, sebat, sedap makan minum, tarap disamain dalam kandang. Sama dalam kandang. Kita nak jaga yang satu lagi tu, hakikatul insan, hakikat diri kita sebenarnya. Ar-ruh, dia tu yang mahal, dia tu yang berkualiti, dia tu yang boleh sampai ke muncak ma'rifah kepada Allah yang tinggi. Maka oleh kerana itu jaga, jangan terkeliru. Sebab tu setengah daripada azab yang Tuhan kena pada insan bila Tuhan lalaikan dia mengurus urusan ruhani. Dia hanya tertawan dengan urusan jismani. Qad azzabakumullahu bihayatil jismaniyah. Semuanya Ta'ala mengazab seorang tadi apabila dia menguruskan urusan jasad semata-mata. Sedangkan yang besar ruhani dia. Burung dia beri harga burung tu dia 4 atau 50 ribu. Tonton pernah tengok pertandingan merbuk tu. Kata Tun Fatimah tu dia cacak tiang banyak kan. Tu kalau menang tu harga puluh-puluh ribu dan tu contoh lah seekor burung tu harga dia 50-60 ribu. Sangkar dia adalah 2-3 ribu. Ni saya tanya kawan-kawan ni main burung kan. Jadi nak cerita je, kalau seorang tu beli burung harga dia 50 ribu, sangkar dia baru 5 atau 4 ribu, dia balik dia solek sangkar, dia lap berkilat-kilat, burung tu dia tak bagi makan kan. 3 hari burung tu pun tertongging. Mati. Cerdik tak orang tu tak cerdik. Dia nak pelihara burung ni mahal. Bila burung tu dia kawal rapi betul-betul dengan jagaan dia, tiba-tiba dia bertanding menang kata, naik lagi harga kan. Ada yang sampai 100 ribu pun ada. Itu contoh dia lah. Bukan suruh kita pergi bertanding burung. Jadi mana bagi contoh? Yang mahal tu antara burung ke atau sangkar? Burung tu yang mahal, bukan sangkar. Ya, dia pelihara sangkar, burung dia tak jaga, tu satu kebodohan. Begitulah maknanya. Kita pelihara sangkar jasad yang akan dihumban dalam liang lahat, sedangkan yang mahal tu roh. Dia yang perlu kita jaga. Dia yang boleh mengenal Tuhan dia bila dia bersihkan. Dia yang boleh menikmati nikmat roh dengan Tuhannya bila dia bersih. Ini di antara pembersihan, mana ruhani adalah benda yang sangat besar. Jadi jasad nak cerita dia habis. Ya. Sekolah pom dia pun meletup, pecah perut, akhirnya kalau kita gali orang dah mati berpuluh tahun tu kan tinggal tulang. Padahal dia dulu atas dunia masih hidup, bukan hebat orang. Sekarang tak ada apa, tulang ni tinggal. Itu satu. Dan meninggalkan yang seelok-elok perhiasan dunia. Mana zinatul hayatid dunia bukan menjadi matlamat dia. Perhiasan dunia bukan menjadi matlamat. Dia mengambil dunia, dia ada 2 cara. Satu selamat, satu rosak. Kalau kita ambil dunia sebagai keperluan, selamat. Kita ambil dunia sebagai perlu, sebab kita bukan malaikat. Kita perlu makan, minum, pakaian, kenderaan, rumah tangga, tempat berlindung sementara malakul maut sampai. Ana sementara. Jadi dia ambil dunia sebagai keperluan. Itu selamat. Kalau dia ambil dunia sebagai matlamat, dia rosak. Siapa yang menjadikan dunia sebagai matlamat hidup dia, dia akan sesat dari jalan Tuhan. Matlamat kita ialah Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamulah kemuncak. Mana kemuncak hidup kita ialah memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita akan kembali menghadapnya. Dan di antara orang yang hebat kezuhudan dia, asarama yabqa ala ma yafnah. Dia melebihkan urusan yang kekal akhirat daripada urusan dunia yang sementara. Bermakna kalau bertembung satu masa kerja dunia dan akhirat, maka dia letak kerja akhirat itu di depan dia. Ya, itu dia antara orang yang dikatakan cerdik.
iaitu bersifat dengan sifat zuhud yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis Nabi kata, man talaba dunya adarra bi akhiratihi wa man talaba al-akhirah adarra bi dunyahu fa asiru ma yabqa ala ma yafnah. Barang siapa mengejar dunia, maka akhirat dia akan tergendala, akan terjejas. Barang siapa yang kejar akhirat, maka dunia dia ada resiko. Macam mana nak buat dia ditembung? Maka Nabi buat keputusan fa'asiru ma yabqa ala ma yafnah. Naklah dilebihkan yang kekal daripada yang sementara. Itu keputusan dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab nilaian akhirat, masya-Allah. 1% saja dalam hadis Allah Ta'ala letakkan atas dunia ni dia punya nikmat. Daripada Nabi Adam sampai kiamat 1% dia. Bayangkan 99 di sana, macam mana? Ya? Yang 1% pun kan banyak manusia dah terlalai, ya, dah tak sempat mengerjakan ibadah dan sebagainya. Macam mana kalau Tuhan letakkan 2%, tak apa jadi, tak tahu kan? Takut masjid pun tak ada orang ni. Bayangkan pula di sana kedudukan yang hebat, 99%. Sebab tu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sangat cantik, iaitulah a'dadtu li ibadiyas salihina ma la aynun ra'at wa la uznun sami'an wa la ala khatari qalbil bashar. Ya, Allah Ta'ala sediakan bagi hamba yang saleh, yang taat kepada perintahnya, benda yang tak pernah lagi dilihat oleh mata, yang tak pernah lagi didengar oleh telinga, yang tak tercapai akal dan bayangan akal kita nak membayangkan. Maknanya apa? Nikmat yang sangat dahsyat di sana. Ya. Seorang wali besar, Syekh Makinuddin Al-Asmari, dia bermimpi saja, mimpi bau. Dia mimpi terdengar suara bidadari. Selepas tu dia sadar dia tak boleh dengar suara orang ni ya dalam masa yang panjang, berpuluh hari dah tak boleh dengar. Muntah dia. Maksud dia apa? Itu baru dengar suara bidadari yang dalam mimpi, boleh mori lagi, dan bayangkan. Dan di dalam hadis sampai ahli syurga tu terperanjat sinaran senyuman bidadari punya apa, kilatan gigi dia cantik tu tembus syurga. Nampak ahli syurga ingat Tuhan nak tajalli, rupanya senyuman dia. Bayangan tu baru bidadari, bukan yang lain. Tapi kemuncak segala nikmat ialah ru'yah. Bila dibuka dia dengan Tuhan, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya ia melihat. Itu nikmat paling top atas sekali, tak ada lepas tu. Sebab tu Allah Ta'ala uji. Tuhan berikan pada syurga tu nikmat, dia rasa tu nikmat paling hebat. Kemudian dia tunjuk yang lain, dia nak lagi, mana ada lagi hebat. Itulah berlaku berkali-kali sehingga Tuhan syaratkan lepas ni jangan minta. Bila dia setuju, lepas tu Tuhan tunjuk lagi, dia nak lagi. Mana nikmat syurga dia naik kemuncak dia bila Tuhan buka. Bila Tuhan buka, tajalikan zat dia yang laisa kamitslihi syai', yang maha dahsyat. Lepas tu Tuhan tanya nak lagi, dia kata tak nak. Maksudnya apa? Kemuncak nikmat di sana ialah dengan Tuhan. Bila Tuhan bukakan, ya, kita dapat melihat zat Tuhan yang maha dahsyat, yang tidak serupa dengan makhluk, ya, dan maha dahsyat, dan masya-Allah, zat yang wajib wujud. Itu dia. Sebab tu melihat ni nikmat besar. Di dunia pun nikmat besar bila terbuka penglihatan, tapi penglihatan batin dipanggil basirah, mata dalam, yang diisyarat dengan makna musyahadah ataupun muraqabah. Dalam hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bila ditanya oleh Jibril, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan? Maka Nabi kata al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kamu abdikan dia Tuhan seolah kamu lihat, kalau tidak kamu kena rasakan sentiasa kamu dilihat pandang oleh Allah. Maka syuur qalbi, kesedaran qalbi ini dinamakan satu pandangan dalaman yang hebat. Itu di antara nikmat besar yang Tuhan cempakkan di dunia bila terbuka antara hamba dengan Tuhan. Dan jalan keterbukaan itu ialah ni di antara az-zuhdu. Bila kita kunci pandangan qalbi kita dengan makhluk, Tuhan akan buka pandangan dalam. Ya, itu istilah dia. Bila padam baru dia menyala, bila tutup baru dia terbuka. Ya. Dia pelik dan tutup baru terbuka. Tutup mana? Tutup qalbi kita dengan makhluk, maka Tuhan buka dengan dia. Padamkan pandangan qalbi kita dengan makhluk, maka dibuka cahaya makrifah dengan insan tadi. Dan di antara dia yang dia sebut di sini adalah az-zuhdu,
ya zuhud. Kemudian walam ya'udda ghadan min ayyamih wa adda naqsahu fil mautah, dan dia tidak mengirakan bahawasanya besok atau lusa tidak akan hidup. Maksudnya apa? Dia sentiasa mengingati kematian. Ya, orang sentiasa ingat mati ni, jiwa dia akan bersih. Apa saja nak buat, ingat kalau kematian sampai macam mana. Dan ini benar realiti, tiada siapa yang boleh melarikan diri daripada dia. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai kematian. Maka oleh kerana itu, ingatan kepada mati membawa manusia itu lebih berkualiti, bukan membawa kepada kemalasan tersilap. Jadi bila ingat mati tak ada kerja lain lagi, kita duduk bukan. Bila ingat ke mati, kita punya kerja akan ada kualiti. Kita pegawai tadbir, bila ingatkan mati kita tak pandai buat perkara yang tak elok. Ya, kita ada jawatan, apa saja jawatan, bila kita ingatkan mati, semua perbuatan yang kita lakukan akan disoal yaumil mahsyar, maka tak akan timbul korupsi dan seumpama. Ya, tidak akan timbul perkara yang tak elok. Oleh kerana ingatan kepada mati tadi akan membimbing jiwa manusia jadi baik. Itu maksudnya. Dan hadis yang kedua, isbaghul wudu'i syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa tasbihu wa takbiru yamla'ani samawati wal ardi, wa salatun nur, wa zakatul burhan, wa sabru diya'un, wal qur'anu hujjatun laka aw alaika. Kullun nasin yaghdu babai'un nafsah famu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Ibn Hibban, Abu Hibban Ibn Malik Al-Asy'ari. Bermula melebih-lebihkan basuhan anggota wudu daripada yang wajib itu separuh iman yang kamil. Pada basahan wudu, bila kita basuh dia sempadan. Sebab dalam bab wudu, dalam bab fiqah kita, pertama yang kita kena kenal sempadan anggota wudu. Bab anggota wudu dia ada sempadan. Iza kuntum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ila al-ka'bayn. Untuk tu kita kata apa? 4 basah, 2 kering. Kan? Apa yang basah, apa yang kering? Yang kering ialah niat dan tertib. Ya, yang basah tu iaitu pembasuhan, ada 4 anggota: muka, tangan, kepala, kaki. Dan pembasuhan ada 2 bentuk, satu dibasuh, satu 3 dibasuh, 1 disapu. Yang dibasuh ialah muka, tangan, yang disapu ialah kepala, dan yang dibasuh ialah kaki. Maka bila basuh muka, maka kita tahu sempadan muka. Kalau tidak, dia tidak akan yakin basuhan dia sempurna. Ya, kalau tanya mana muka, dia tunjuk ni muka. Mana sempadan muka? Ni ya. Itu dia tak pasal. Ya, sempadan muka membetul syar daripada tempat tumbuh tambut. Tambah pada zakan dagu. Dan kalau tepi dia dipanggil mahadut tahzib. Dia orang Arab kan, biasanya perempuan dia. Orang perempuan kalau ambil uduk dia akan selak. Dia ada rambut kecil. Rambut kecil tu khilaf dalam ulama fiqah kita. Adakah dia masuk dalam sempadan kepala ataupun haddul wajhi? Jadi untuk itu dia senang dipotong. Jadi daripada tempat potong tu, kalau kita ambil benang, kita letak dan kita tarik sampai tengah sini, itu sempadan muka sini dan ke bawah. Jadi bila tahu sempadan, kita basuh tu kita kena habiskan sempadan tu. Maka melebihkan sempadan itu disunatkan. Ya, kita basuh, kita lebihkan bawah sikit. Kalau tangan sampai siku ni kita naik ke atas lagi. Itu semua akan memancarkan cahaya. Dipanggil ghurran muhajjadin. Dan tidak ada pada umat lain melainkan pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sinaran dia terang di yaumil mahsyar. Jadi besok Rasulullah kenal umat-umat ni, pancaran nur daripada cahaya wudu tadi. Ya, itu jadi mana surah isbaghul wudu. Jadi melebihkan basuhan. Melebih sini bukan makna membazir, tidak. Rasulullah SAW mandi hadas satu gantang. Ya, kalau ambil semayang satu mut, satu cupak. Kita kena ambil semayang kat satu pola. Kadang saya sedam kepala dia layan huas-huas, jangan. Dia maknanya ambil semayang ni. Al-ghaslu maknanya apa? Jaraya ulma. Kalau kita ambil tangan kita kan, kita basuh, kita tarik, nampak air tu berjalan. Itu basuh panggil. Kalau al-masu, sapu mana lembapan air tu je. Air tu lembap, kita sapu. Cukup tu. Ini kan dia tembak dengan paip. Wah, nak tercabut bulu rumah.
Anda jangan layan was-was tuan ni. Layan yang was-was tak biar dihakalkan syaitan ni. Ya, cukup sikit je kita ambil wudu. Jadi maknanya lebih sini lebih basuhan. Kadar sempadan tu kena naik ke atas. Bila dengar ada ini satu sahabat, dia balik ambil semayang, dia tak perasan sahabat, dia tengok belakang, dia basuh sampai ke bahu. Dia sahabat dulu tu peranjat itu. Maknanya berniat lebihkan sinaran cahaya di akhirat itu maksud. Itu cahaya wudu ni. Wudu tu nur cahaya. Baru satu ulama saya jumpa di Syria, dia hafiz Quran satu hari, dia khatam satu hari, khatam Quran bukan sebulan, satu hari sekali. Dia punya wajah tu nur dia memancar, Masya Allah. Maka dia syaratkan orang yang ziarah dia tu kan, nak salam dengan dia, dia syaratkan kena ada wudu. Tak ada wudu jangan salam dengan dia ni. Ada satu orang tu, wah, dia kata nak test ni, dia nak test ulama. Dia tak ada wudu, dia nak pergi salam. Waktu marah dia kata pergi ambil wudu. Ya, apa dia nampak nur wudu tu ada, cahaya wudu, sinaran dia tu ada. Maka basuh anggota wudu daripada wajib itu seperti separuh daripada iman yang kamil, ya, atau syatrul iman. Dan pahala berlapas alhamdulillah itu apa? Memenuhi penimbang amal, tamlaul mizan, ya, neraca itu penuh, Masya Allah. Sebab kalimah Allah tuan-tuan ni, kita ucap alhamdulillah tu, Masya Allah, ya, besar. Kalau ada semayang tu kita dialog dengan Tuhan tu. Bila kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan jawab apa? Hamadani abdi, Masya Allah. Hamadani abdi, memuji akan daku oleh hamba-Ku. Itu satu dialog besar kan. Kita kena syukur, rasakan benda kita baca tu dijawab, Tuhan jawab, Masya Allah, ya, besar, ya. Dan pahala berlapas subhanallah. Subhanallah bermakna dia maha suci Allah, ya, suci daripada aiminan naqais, mana Ta'ala suci, tidak ada sifat kekurangan, ya, paling dahsyat, zat yang maha sempurna. Mana mungkin hati manusia tidak jatuh cinta pada zat yang maha mulia kalau dia kenal. Sebab hati manusia ni kan, dia akan jatuh hati. Hati manusia dan sifat dia akan ada jatuh hati, cinta kasih pada benda paling hebat. Kita suka, kita minat benda paling hebat. Kalau kenderaan paling mahal ni kan contohnya, benda paling mahal hati kita akan minat, ya. Maka siapa lebih daripada Ta'ala? Allah segala-galanya. Kita mengaji segala sifat kesempurnaan, kehebatan milik Allah, segala sifat kekurangan milik makhluk. Nabi kenapa hati tak jatuh tuan? Maka dia kurang kenal, dia mesti kenal. Maka di antara benda mentahkikkan lapas dia adalah subhanallah, maha suci Allah, aiminan naqais. Allah Ta'ala suci daripada kekurangan, mana zat yang maha sempurna, yang maha dahsyat, Masya Allah. Sebab ucapan tu besar, tamlaul mizan, dia memenuhi mizan. Dan Allahu Akbar itu memenuhi langit dan bumi. Itu kata besar tuan-tuan, Allah Ta'ala beri. Tuan-tuan semayang sunat subuh tadi, apa balasan dia? Raka'atayil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Tuan-tuan tadi semayang sunat subuh, harga dia lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Kita kalau mati hidup 10 kali cari dunia, rasa suku dunia pun tak dapat. Ya, ini 2 rakaat subuh je, sunat subuh, belum subuh. Ya, subuh tu wajib. Bila wajib 70 kali sunat baru sama satu wajib, lagi besar. Sebab tu tak layak nak letakkan balasan yang terlampau besar yang dibalas oleh Malikul Muluk, raja segala raja. Ya, atau kita kena istighfar betul, rasakan perasaan tu yang Tuhan simpan besar-besar amalan di sana besok. Dan sembahyang itu nur, sembahyang itu cahaya iman. Sebab tu bila kita sembahyang dengan betul-betul syarat dan rukunnya dan adabnya zahir dan batin, dia akan memancar iman yang makin terang. Dan bila imannya terang, dia lagi kenal Tuhannya, lagi bertambah mesra rohani dia dengan Tuhan. Dan bila rohani dia jatuh cinta dengan Tuhan, mana mungkin dia buat benda maksiat. Dia pergi situ, baru dikatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang tu akan jadi benteng mencegah fahsyak munkar. Sebab bila orang sembahyang, dia akan menambah top up iman dan mesra dia cinta kepada Tuhan. Dan bila mahabbah dia kuat Tuhan, mana mungkin dia nak buat maksiat. Itu maksudnya. Dan juga zakat itu tanda iman, ya, syiar seorang tu beriman kepada akhirat. Sebab bila dia keluar zakat ni tuan, keluar harta,
Kita bukan ahli perniagaan ni. Kalau ahli perniagaan tu kali keluarkan zakat di juta pun ada tuan. Tu. Bayangkan kalau nak keluarkan zakat katalah 200,000 je tuan. Nak keluar zakat peri-peri bagi tu. Tak betul-betul orang tu sayang tu. Tapi oleh dia, kerana dia yakin dia ada iman yang diberi ni besar ganjaran di akhirat, dia beri tu senang ni. Sebab dia pandang sana. Ya. Tu ada satu tuan guru kata, kita biar bijak sana, jangan bijak sini. Kalau bijak sini atas dunia ni kan, bijak kita sampai sana tu. Jadi kita kalau pergi kedai perabot ni dekat dengan raya ni macam perabot Jati kan. Dia tak sayang buang duit dia dengan toki. Toki kata apa? 15,000 dia bayar kan. Sebab dia yakin petangkan lorian tahu. Itu janji manusia. Yang ni bukan manusia kan. Pemilik segala-galanya. Dia segala alam, segala cakrawala, aras paling besar semua milik dia, maha kaya. Dia janjikan maknanya Allah. Dan sabar itu dipanggil cuaca iman, mana cahaya iman. Sabru dhiya. Dan Al-Quran itu hujjah. Quran yang kita baca, yang kita tadarus tu dipanggil hujjatun lak. Dia menjadi hujjah. Laka tu lam li manfaat. Bila kita baca dengan betul, dengan ikhlas, masya-Allah. Di alam barzah lagi Allah Ta'ala bagi authority kepada Quran tu sebagai defend kita. Datang dia azab sini, Quran tahan. Jangan usik dia. Dia orang yang memelihara aku, yang membaca aku di tengah malam ketika orang tidur, dia bangun membaca. Sebab qiraatul Quran waktu malam tu paling afdal ialah qiraatul Quran. Kita bangun malam baca Quran, tu suara yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacalah walaupun sedikit, kita ambil kelebihan yang besar kan. Baca Quran itu sebagai hujah bagimu atau atas engkau ta'ala lil mudar. Mana kalau dibaca Quran tiba-tiba dia tak beramal Quran, Quran besok hujah dia, kau baca aku kenapa kau tak beramal, contohnya lah. Tu. Dan segala manusia itu pergi datang semuanya, maka ada yang membuat atau mencari keredaan Tuhannya, ada yang mencari kemarahannya. Begitulah manusia. Pergi balik mereka datang, begitu juga ada yang kembali, ada yang datang kepada Allah Ta'ala. Maknanya dalam dunia ni ada dua kumpulan sajalah, ada yang taat dan ada yang sebaliknya. Kemudian maupun selamat sejahtera ataupun rosak binasa. Mana tu keadaan yang berlaku. Jadi makna Rasulullah SAW pesan kepada kita supaya sentiasa istiqamah dalam mengamalkan sunnah dia. Man tamassaka bi sunnati dakhala jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahnya, maka jaminan syurga lah untuknya. Maka di Ramadan Al-Mubarak inilah kita prepare sebaik-baik. Sebab Ramadan dia ada 3 peringkat puasa. Satu peringkat mubtadi, mutawassit dan muntahi. Puasa bermakna imsak, tahan. Maka selain daripada kita menahan peringkat awal, peringkat biasa bawah mubtadi, itulah menahan daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa awam. Kita naikkan sikit puasa imsak, tahan. Tahan mana? Anggota. Supaya puasa dia ada kualiti. Mata tidak dilihat benda yang Tuhan larang, mulut tidak bercakap benda yang ditegah oleh Allah, telinga tak mendengar benda yang tidak diizin dan seterusnya. Maka puasa itu ada kualiti yang tinggi. Dan lebih tinggi lagi, diimsakkan roh dia, ingatan hati dia sentiasa dengan Tuhan dia. Walaupun jasad dia dengan makhluk, hati dia sentiasa dengan Allah. Iringkan zikir nafas kita bagi Allah, batuan pun Allah. Walaupun kita sedang bekerja di pejabat ke, di laut, di gaut, di darat, di mana pun, hati sentiasa dengan dia. Berarti iman paling afdal. Afdalul iman an ta'lamallaha haitsu ma kunta. Iman yang paling afdal, kata baginda sallallahu, dia sedar akan Allah di mana saja ia berada. Mudah-mudahan Ramadan kita dapat mencecah darajat itu. Paling tidak pun peringkat yang kedua, peringkat mutawassit. Kalau bawah tu kurang lagi lah. Sebab Nabi kata kam min sa'imin la israhu min sami ila jawa zama. Banyak yang puasa tapi puasa dapat lapar dan dahaga, sebab dia tak jaga. Jadi kita minta pertolongan dengan Allah. Mudah-mudahan kita dapat Ramadan ini dengan sempurnanya. Sebab Ramadan akan datang belum tahu jumpa lagi dan kita minta supaya keberkatan Rasulullah SAW dan ahli bait daripada masyayikh dapat sempurnakan dengan elok. Kemudian waqala Nabi SAW, istahyu minallahi haqqal haya ila akhir. Sadaqa Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Allahumma wa inna khairal
Alhamdulillah. Subhanallah. Yeah.